Selamat malam, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai semua orang tahu. Malam ini aku nak kongsi dengan kamu semua. Tapi sebelum aku teruskan, jangan lupa share video ini kepada semua orang, supaya semua orang yang tak pernah tahu, yang selalu komen, yang selalu mau berdebat dengan Anda, yang asik-asik nak menang tentang isu Pulau Batu Putih, tahu tentang kebenaran ini. Malam ini aku nak ulas tentang bagaimana Malaysia kehilangan kedaulatan Pulau Batu Putih. Sebelum ini, tular di media sosial dan hangat di berita-berita massa di seluruh Malaysia berkaitan dengan Tun Mahathir Mohamad yang dipanggil pengkhianat sehingga menyebabkan Pulau Batu Putih telah jatuh ke tangan Singapura. Sehingga kan beliau dipanggil pengkhianat. Namun Tun Mahathir tidak membiarkan dirinya dihentam, dikecam begitu hebat. Beliau bangkit dan menerangkan beberapa hal berkaitan dengan Pulau Batu Putih. Tun Mahathir mengatakan dalam satu artikel di Malaysia Kini, beliau dengan begitu berani mengatakan, biadab pun biadablah, katanya. Karena dalam ulasan Tun Mahathir itu, beliau mengatakan beliau menyentuh tentang institusi beraja. Aku tak nak cakap tentang itu, Anda boleh rujuk sendiri di dalam Google, cari dalam Malaysia Kini. Ada di mana Tun Mahathir mengulas tentang isu Pulau Batu Putih dan Tun Mahathir mengatakan biadab pun biadablah. Karena beliau mengulas tentang institusi beraja yang ada di Malaysia. Anda cari sendiri. Malam ini aku nak kongsi dengan kamu semua bagaimana Malaysia hilang kedaulatan Pulau Batu Putih. Bagi mereka yang tidak tahu di mana itu Pulau Batu Putih adalah terletak di mana? Nanti kita akan cerita. Isu Pulau Batu Putih sekali lagi mencuri perhatian ekoran kenyataan-kenyataan Sultan Johor dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung pulau kecil berkenan. Malaysia dan Singapura terlibat dalam pertikaian ini selama lebih 30 tahun berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih. Pada tahun 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan bahawa pulau itu adalah milik Singapura. Sebelum ini, kerajaan BN memfailkan permohonan semakan semula ke atas keputusan tersebut. Namun, ia ditarik balik oleh Pakatan Harapan PH selepas ia mengambil alih kerajaan persekutuan pada 2018. Kini, sekembalinya BN ke tampuk kuasa, ia menubuhkan satu pasukan petugas khas bagi menyemak semula isu dan tindakan perundangan berkaitan dalam usaha untuk menuntut semula kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih. Panduan kini akan membawa Anda melihat semula latar belakang sejarah seputar Pulau Batu Putih dan penghakiman ICJ bagi memahami dengan lebih baik mengapa Malaysia kalah dalam pertikaian kedaulatan berkenan. Jadi hari ini saya akan kongsikan kepada Anda tentang isu ini. Pulau Batu Putih terletak di pintu masuk timur selat Singapura, 7,7 waktu nautika dari semenanjung Malaysia dan 25,5 daripada Singapura. Pulau Batu Putih dikenali sebagai Pedra Branca yang bermaksud Batu Putih dalam bahasa Portugis. Ia merupakan pulau kecil berkeluasan 8.560 meter persegi, besar sedikit saja daripada saiz padang bola sepak. Binaan paling dikenali di Pulau Batu Putih ini ialah rumah api yang dibina British pada pertengahan kurun ke-19 sebagai penghormatan kepada James Holzberg, seorang juru hidrografi warga Scotland di bawah Syarikat Hindia Timur Inggris BEIC. BEIC menubuhkan negeri-negeri selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Singapura dan Melaka secara berperingkat sejak
1826. Bagaimana pertikaian itu terjadi? Dari segi jarak, Pulau Batu Putih mungkin dilihat berada dalam wilayah Malaysia, memandangkan ia lebih dekat dengan semenanjung. Walau bagaimanapun, dari segi sejarah, ia tidak semudah yang dijangka. Dari segi sejarahnya, Kesultanan Johor pada asalnya memiliki kedaulatan ke atas pulau tersebut ketika ia diasaskan pada tahun 1528. Ekoran pembubaran negeri-negeri Selat pada 1946, apabila Pulau Pinang dan Melaka menyertai negeri-negeri Melayu yang lain untuk membentuk Malayan Union yang membentuk Malayan Union, Singapura ditabir sebagai jajahan mahkota British atau British Crown Colony. Rumah api tersebut terletak hak pada Singapura dan diselenggara oleh British sebelum kemudiannya oleh Kerajaan Singapura. Pada 1979, Malaysia menerbitkan Peta Sempadan Perairan dan Pelantar Benua Malaysia yang memasukkan Pulau Batu Putih di dalam perairan wilayah negara Malaysia. Singapura membantah peta itu dan menolak dakwaan Malaysia. Selepas rentetan pertikaian, kedua-dua negara bersetuju membawa perkara berkenaan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa di Belanda. Pendengaran diadakan selama 3 minggu pada November 2007. Apa yang berlaku selepas itu? Selain Pulau Batu Putih, kedua-dua negara turut meminta ICJ menentukan kedaulatan Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Batuan Tengah merupakan dua gugusan batuan kecil yang terletak 0,6 batu nautika ke selatan Pulau Batu Putih. Tubir Selatan merupakan formasi batuan yang terletak 2,2 batu nautika ke selatan barat daya Pulau Batu Putih. Ia hanya dapat dilihat ketika air surut. Seterusnya, kenapa kedua-dua negara berebut sebuah pulau kecil? Pulau Batu Putih terletak di laluan utama kapal-kapal dagang yang melalui Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Kawasan sekitarnya juga menjadi sumber rezeki buat sebagian nelayan Malaysia, seperti disebut Menteri Besar Johor, On Hafiz Ghazi. Sebaliknya, Singapura baru-baru ini mengumumkan bahawa ia akan menebus guna menambak tanah di sekitar Pulau Batu Putih bagi meningkatkan keselamatan maritim serta menambah baik keupayaan mencari dan menyelamat di kawasan berkenaan. Pada tahun 2008, mantan Menteri Mentor Singapura Lee Kuan Yew berkata yang dia pernah mempertimbangkan untuk menambak tanah dan membina satu loji kuasa nuklear di atas Pulau Batu Putih. Walau bagaimanapun, ia tidak menjadi kenyataan memandangkan Lee Kuan Yew mengakui bahawa pulau itu terletak kurang 30 km dari Malaysia. Ada rumah api, ia terletak lebih 30 km dari Singapura. Kita tambak tanah letakkan di situ. Tetapi ia terletak kurang 30 km dari pinggir laut Malaysia. Mereka akan risau, kata Lee Kuan Yew. Apakah pendirian dua negara dalam pendengaran berkenan? Malaysia berhujah bahawa Pulau Batu Putih tidak boleh dianggap sebagai terra nullius, wilayah tanpa tuan, dan ia mesti sentiasa menjadi sebahagian daripada Johor. Malaysia turut berhujah bahawa adalah tidak memadai bagi Singapura untuk meletak hak kedaulatannya ke atas pulau itu, memandangkan keberadaannya di pulau tersebut hanyalah bagi membina dan menyelenggara rumah api berkenan. Singapura mendakwa bahawa pemilihan Pulau Batu Putih oleh Kerajaan Mahkota British sebagai tapak pembinaan rumah api tersebut merupakan satu pengambil milikan klasik cara sebuah negara menuntut dan melaksanakan kedaulatan ke atas wilayahnya. Tambahnya lagi, hak pulau itu diperoleh Kerajaan Mahkota British mengikut prinsip perundangan pada waktu itu dan sejak itu telah dikekalkan oleh Mahkota British dan penggantinya yang sah, yaitu Republik Singapura.
Pada tahun 2008, ICJ mendapati bahwa kedaulatan Pulau Batu Putih adalah milik Singapura, sementara Batuan Tengah pula menjadi milik Malaysia. Bagi Tubir Selatan pula, ICJ mendapati ia terletak di perairan wilayah bertindih semenanjung Malaysia, Pulau Batu Putih di Singapura, dan Batuan Tengah di Malaysia. Memandangkan ICJ tidak diberikan mandat untuk menentukan sempadan bagi kedua-dua negara, ia memutuskan bahwa Tubir Selatan menjadi milik negara di perairan wilayah mana ia terletak. Kenapa ICJ memutuskan Pulau Batu Putih milik Singapura? ICJ berpandangan salah satu bukti penting yang memihak kepada Singapura ialah sepucuk surat bertarik 21 September 1953 oleh pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Surat itu menjawab surat dari setiausaha jajahan Singapura kepada penasihat British buat Sultan Johor bertarik 12 Jun 1953 yang bertanyakan mengenai status Pulau Batu Putih. Kira-kira 3 bulan kemudian, pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor menjawab bahwa Kerajaan Johor tidak menuntut pemilikan ke atas Pedra Branca. Sehubungan itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa jawaban Johor itu menunjukkan bahwa setakat 1953, Johor memahami bahwa ia tidak memiliki kedaulatan ke atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih. Itu adalah penghakiman kedaulatan ke atas Pulau Batu Putih perenggan 223 Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Apakah tindakan susulan Malaysia? Malaysia dan Singapura menubuhkan jawatan kuasa teknikal bersama Malaysia-Singapura berhubung pelaksanaan penghakiman ICJ. Bagaimanapun, sebagai tindak balas kepada usaha Singapura menuntut zon ekonomi eksklusif sekitar Pulau Batu Putih, Kerajaan Malaysia menggesa pihak media untuk menggugurkan istilah pulau daripada nama rasminya. Menurut Menteri Luar Negeri ketika itu, yaitu Raisa Tim, Pulau Batu Putih tidak memenuhi kriteria antarabangsa bagi sebuah pulau, yaitu didami manusia dan punya aktiviti ekonomi. Meskipun keputusan ICJ adalah muktamad dan tidak tertakluk untuk rayuan, Malaysia memfailkan satu permohonan semakan pada tahun 2017 berhubung keputusan berkenaan. Ia berdasarkan beberapa dokumen dalam usaha untuk membuktikan bahwa pentadbiran kolonial British dan Singapura, koloni British dan Singapura menyadari bahwa Pulau Batu Putih bukan sebahagian daripada wilayah berdaulat Singapura. Dokumen-dokumen itu diperoleh daripada arsip negara UK, yaitu surat-surat dalaman pihak berkuasa koloni Singapura pada 1958, laporan insiden yang difailkan pada 1958 oleh seorang pegawai tentera laut British, dan satu peta berantonasi tentang operasi tentera laut. Permohonan semakan itu diketuai Peguam Negara ketika itu, yaitu Muhammad Apandi Ali. Bagaimanapun, pada 30 Mei 2018, tidak lama selepas PH memenangi pilihan raya umum dan mengambil alih pentadbiran Putrajaya, ia mengumumkan bahwa Malaysia akan menarik balik permohonan semakan tersebut dan mengarahkan Apandi untuk bercuti. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pakar perundangan antarabangsa dan kepentingan negara, termasuk implikasi kos. Kenapa isu ini kembali hangat? Sekembalinya BN ke tampuk kuasa, kerajaan menubuhkan satu pasukan petugas khas bagi menyemak semula isu dan tindakan perundangan berkaitan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan berhubung penarikan balik permohonan semakan itu. Pasukan itu diketuai Apandi dan dikehendaki mengemukakan penemuan dan saranannya kepada kabinet dalam tempoh 6 bulan dari tarik pembentukannya pada November 2021. Isu berkenaan turut dibangkitkan baru-baru ini apabila PH dan Mahathir menjadi sasaran Sultan Johor, Menteri Besar dan Speaker Dun Johor. Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan kekecewaan dengan keputusan PH untuk tidak meneruskan permohonan rayuan berkenaan. Sementara itu, Menteri Besar On Hafiz menggesa tindakan undang-undang
diambil ke atas pengkhianatan yang menyebabkan negara kehilangan Pulau Batu Putih. Susulan itu, Speaker Dun Johor Muhammad Puad Zarkasi menawarkan diri untuk menyaman Mahathir sebanyak RM3 bilion berhubung perkara tersebut. Apa maklum balas Mahathir? Meskipun tidak menyentuh isu Pulau Batu Putih secara langsung, Mahathir meminta Sultan Ibrahim menjelaskan tentang penjualan tanah negeri kepada entiti asing. Mahathir merujuk kepada Forest City di barat daya Johor Bahru dan projek Maharani Energy Gateway di luar pantai Muar Johor. Sultan Johor memiliki kepentingan yang signifikan dalam kedua-dua projek berkenaan. Pada Mei tahun lalu, seorang warga Malaysia, Muhammad Hatta Sanuri, memfailkan saman sivil ke atas kerajaan berhubung penarikan balik permohonan rayuan berkenaan. Bagaimanapun, kerajaan berjaya membatalkan saman berkenaan di mahkamah minggu lalu atas dasar bahawa kes berkenaan tidak sesuai diputuskan di mahkamah. Sekian dulu untuk pendedahan pada malam ini dan untuk pengetahuan malam ini. Itulah dia secara panjang lebar tentang isu Pulau Batu Putih yang menjadi pertikaian lebih 30 tahun antara Singapura dan Malaysia. Bagaimana Malaysia hilang kedaulatan Pulau Batu Putih. Kita jumpa lagi. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe supaya semua orang tahu tentang isu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya jumpa lagi. Bye-bye.